Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kali ini. Okey, jadi hari ini cikgu nak menerangkan kepada kamu tentang tajuk yang seterusnya, iaitu tafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Ini ialah kesinambungan daripada tajuk pertumbuhan penduduk yang kita telah belajar sebelum ni, bab 12. Okey, jadi untuk kali ini, cikgu harap kamu sudah bersedia untuk menonton cikgu ni dan dengar penerangan apa yang cikgu cuba sampaikan untuk tajuk kali ini. Okey, jadi kali ini kita akan belajar tentang membuat justifikasi kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara berdasarkan bentuk piramid penduduk. Jadi ada dua benda yang kamu akan perhatikan pada kali ini. Yang pertama ialah piramid penduduk dan yang kedua ialah kesan ataupun apa yang dapat kita baca daripada piramid penduduk ni, apakah gambaran penduduk di sesuatu kawasan itu berdasarkan kepada piramid penduduk dan apakah justifikasinya daripada piramid penduduk yang dipaparkan untuk sebuah negara. Okay, jadi kita akan saksikan. Okey. Jadi kita lihat apa dia piramid penduduk. Jadi secara asasnya piramid penduduk boleh menggambarkan perubahan penduduk yang berlaku di sesebuah negara. Terdapat 4 jenis piramid penduduk, iaitu piramid progresif, piramid peralihan ataupun regresif, piramid stabil dan juga piramid terganggu. Okay, jadi kita akan lihat satu persatu 4 jenis piramid yang utama ini. Gambar sebelah ni sekadar hiasan saja. Piramid Giza di Mesir. Jadi kita ada piramid penduduk. Kita akan lihat piramid yang pertama, iaitu piramid progresif. Jadi murid boleh rujuk pada gambar piramid yang berada di sebelah. Jadi daripada sini, cikgu nak kamu faham sebenarnya piramid ini adalah satu gambaran grafik yang menunjukkan data tentang keadaan kependudukan di sesebuah negara. Jadi kamu mesti tahu macam mana untuk membaca piramid ini. Jadi cikgu akan terangkan kepada kamu. Yang pertama ini ialah piramid progresif yang menggambarkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi kamu boleh lihat macam mana cara nak membaca dia. Piramid ini dibahagikan kepada dua bahagian. Dia menunjukkan data tentang penduduk lelaki dan juga penduduk perempuan. Hanya lelaki dan perempuan sahaja. Okey. Kemudian di sebelah bawah ini ialah peratusan, nilaian peratusan penduduk. Yang ini peratusan penduduk lelaki dan ini ialah peratusan penduduk perempuan. Kemudian di tengah-tengah ini ialah kumpulan umur. Jadi kamu boleh lihat di sini kumpulan umur 0 hingga 4 tahun, 5 hingga 9 tahun, 10 hingga 14 tahun. Ini ialah kumpulan umur bagi golongan kanak-kanak. Jadi umur kamu berapa murid-murid? Okey, kalau umur kamu 14 tahun bermakna kamu tergolong dalam golongan kanak-kanak. Okey, dan kita lihat seterusnya atas ni 15 hingga 19 tahun, 20 hingga 24, 25 hingga 29 dan seterusnya 55 hingga 59, maka ini ialah kategori kumpulan umur dewasa. Dan akhir sekali 60 hingga 69, 70 hingga 74, 75 tahun dan ke atas, ini ialah kumpulan umur tua. Jadi piramid ini secara dasarnya, secara asasnya dia memaparkan tentang data penduduk mengikut jantina dan juga mengikut kumpulan umur serta bilangan penduduk mengikut kategori kumpulan umur di sesebuah negara tersebut. Jadi daripada data ini kamu boleh membuat bacaan. Cikgu beri contoh. Daripada data ini cikgu dapati daripada piramid ini golongan penduduk paling ramai di negara ini ialah kategori ataupun peringkat umur kanak-kanak, yang mana penduduk perempuan kanak-kanaknya 7% dan juga kumpulan umur 0 hingga 4 kanak-kanak dia ialah 0 hingga mencecah hingga 7%. 5 hingga 9 tahun kanak-kanak dia pun masih lagi tinggi, 6
6 point something, hampir 7, dan juga 10 hingga 14 tahun juga nilaiannya lebih kurang sama. Jadi kalau kamu lihat di sini, kategori umur ini, golongan kanak-kanak ini merupakan golongan yang paling ramai di negara ni lah. Ni negara apa tak tahulah dia punya piramid ni. Tapi dalam piramid ni lah, kamu boleh nampak. Dan bilangan ini semakin berkurang. Daripada kanak-kanak yang ramai ni menunjukkan kadar kelahiran yang sangat tinggi. Dan bilangan ini semakin lama semakin berkurang mengikut peringkat umur. Bermakna kamu boleh perhatikan daripada 0 hingga 4 tahun, semakin meningkat usia, kematian semakin meningkat. Menunjukkan kadar kematian yang makin tinggi, dan apabila mereka mencecah umur 75 tahun, kumpulan umur 75 tahun, hanya 1% sahaja yang tinggal. Mencecah umur sehingga 75 tahun berbanding kadar kelahirannya yang tinggi tadi di peringkat kanak-kanak. Jadi ini gambaran bagi penduduk, piramid penduduk yang kita namakan sebagai piramid penduduk progresif. Yang mana kadar kelahiran tinggi tetapi kadar kematian juga tinggi. Dan kita boleh lihat daripada piramid ini apakah gambarannya. Okey. Tapaknya lebar dan menirus ke atas. Piramid progresif ni mempunyai ciri tapak yang lebar dan juga dia tirus ke atas, macam nasi lemak. Sebab apa? Sebab kadar lahir tinggi, kadar kematian pun tinggi. Tapak yang lebar menunjukkan kadar kelahiran yang tinggi. Kemudian puncak piramid yang tirus menunjukkan kadar kematian yang tinggi. Banyak yang lahir dan juga ramai yang mati. Setiap peringkat umur berlaku kematian. Okey. Peratusan umur 65 tahun dan ke atas adalah kurang, menandakan jangka hayat penduduk yang rendah. Di mana setiap peringkat umur ni berlaku kematian. Jangka hayatnya rendah. Golongan dewasa lebih rendah daripada golongan kanak-kanak. Kamu boleh tengok di sini, golongan dewasa bilangannya lebih sedikit daripada kadar kelahiran. Kadar kelahirannya banyak. Golongan kanak-kanaknya ramai. Okey, negara yang mempunyai piramid penduduk berbentuk progresif ialah seperti Malaysia, China dan juga Mexico, yang mana kadar kelahirannya tinggi tetapi kadar kematian juga tinggi. Lahir, mati. Okey. Jadi di sini kamu boleh rujuk dalam kamu punya buku teks, buka pada muka surat rujuk pada muka surat 167. 167. Kemudian cikgu ada letakkan note dekat sini, struktur umur, jangka hayat dan juga nisbah jantina. Jadi kamu boleh baca di situ ada penerangan berkenaan dengan struktur umur, jangka hayat dan juga nisbah jantina. Kamu boleh baca dan fahamkan, dia tak banyak pun di situ. Dan juga dia ada dia punya tafsiran. Tafsiran ini samalah macam apa yang cikgu berikan di terangkan kepada kamu tadilah. Okey. Kita pergi kepada piramid yang kedua. Okey, iaitu piramid regresif. Piramid regresif ini ialah piramid peralihan. Piramid peralihan. Dan kamu boleh lihat daripada data ini, cara membacanya sama saja dengan piramid progresif tadi, tapi kamu boleh lihat di sini kadar kelahiran ataupun golongan kanak-kanak bagi negara yang mempunyai piramid regresif ini, kadar kelahiran kanak-kanak dia semakin berkurang. Kamu boleh nampak ni, kanak-kanak yang 0 hingga 4 tahun dia semakin sikit berbanding dengan 5 hingga 9, berbanding dengan 10 hingga 14. Dan kamu boleh lihat dia punya piramid tu berbentuk seperti apa ni? Tapak dia kecil, lepas tu dia kembung kat tengah ni atas. Apa dah bentuk tu? Yang gitulah. Ni kamu boleh tengok kat sini. Ni tengah ni kembung menunjukkan golongan dewasanya yang ramai. Kehilangan kelahiran semakin sedikit, golongan dewasanya yang ramai dan juga golongan tuanya yang sedikit. Ini namanya ialah piramid peralihan. Apa yang beralih? Yang beralih ni ialah daripada jumlah penduduk kadar kelahiran yang tinggi, dia nak berubah kepada kadar kelahiran yang rendah, tetapi golongan dewasa yang ramai. Dia ada kesinambungan dia, ada penceritaan dia dengan piramid progresif ni tadi. Progresif ni biasanya negara-negara membangun lah seperti Malaysia yang mana kadar kelahirannya masih tinggi, dan apabila
negara semakin maju, kadar kelahiran dia akan semakin menurun, tetapi golongan dewasa dia akan jadi semakin ramai. Golongan dewasa yang ramai ni asalnya ialah golongan dewasa yang kanak-kanak yang sebelum ni lah. Yang ramai dekat progresif tadi kan. Ni kanak-kanak ni yang ramai ni, bila dia nak beralih, piramid peralihan tu, negara nak jadi semakin maju, jadi kadar kelahiran semakin sikit dan dewasanya, inilah. Kamu boleh lihat golongan dewasa yang lebih ramai daripada bilangan penduduk kanak-kanak. Okey, jadi kamu boleh gambarkan, menggambarkan piramid regresif ataupun peralihan ini, dia menggambarkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Pertumbuhannya rendah kerana kadar kelahiran dia semakin sedikit. Tapak yang kecil menunjukkan kadar kelahiran yang rendah. Ni yang dimasukkan dengan tapak kecil ni. Nampak tapak dia kecil. Kalau kita compare dengan progresif tadi, tapak dia lebih lebar. Kadar kelahiran banyak. Golongan dewasa adalah ramai. Di piramid peralihan, negara yang mempunyai piramid peralihan menggambarkan golongan dewasa di negara tersebut ramai. Piramid peralihan juga menunjukkan gabungan penduduk negara maju dan membangun. Kalau progresif tadi itu ialah negara membangun, kadar kelahiran yang tinggi, dan manakala piramid peralihan ini dia nak beralih daripada membangun kepada negara maju, dia di tengah-tengah, jadi kadar kelahiran dia semakin berkurangan tapi tenaga kerja ramai. Yang lahir sikit, kanak-kanak lahir sikit tapi tenaga kerja ramai. Tenaga kerja ni lah yang akan memajukan negara ni lah. Okey, ini cara kita nak membaca graf ni. Apa graf ni? Piramid penduduk ni. Puncak tirus, puncak tirus, kadar kematian yang rendah dan jangka hayat yang tinggi. Ni puncak dia ni, kalau kita compare di sini, kadar kelahiran dia, kalau kamu tengok dekat sini, kalau yang piramid yang sebelum ni tadi, cikgu skip. Okey, piramid sebelum ni tadi, jangka hayat dia sehingga 75 tahun dan di sini pun dah kurang daripada 1%. Berbanding dengan piramid regresif ni, peringkat umurnya mencecah hingga 90 tahun dan bilangannya, kalau kamu tengok 74 tahun, 3%. Ini menunjukkan jangka hayat penduduk di negara ni yang agak baik lah. Dia lebih baik daripada negara progresif tadi. Ini negara yang sedang menuju kepada negara maju di dalam peralihan daripada progresif nak pergi ke stabil, negara maju. Okey. Jadi kadar kematiannya rendah. Kadar kematiannya rendah. Kemudian jangka hayat penduduknya yang lebih tinggi. Biasa kalau negara peralihan ni ataupun regresif ni, jangka hayat penduduknya lebih tinggi sebab dia nak menuju kepada negara maju. Okey. Contoh negara seperti Amerika Syarikat. Seperti Amerika Syarikat yang mempunyai piramid penduduk yang inilah regresif ataupun peralihan. Okey, jadi macam biasa, kamu boleh baca dalam muka surat 167, ada tafsiran tentang struktur umur, jangka hayat dan juga nisbah jantina. Okey, baca di sini. Seterusnya, piramid penduduk stabil. Piramid penduduk stabil ni, kalau kamu perhatikan dia hampir mencapai bentuk road silinder. Dia tegak. Kalau progresif dia tiga segi, kalau regresif dia peralihan, dia macam lengkung macam ni, cembung. Kemudian kalau stabil dia dah macam gini. Jadi kamu boleh perhatikan piramid stabil ni, yang mana bilangan penduduk mudanya, kadar kelahirannya rendah, dan tapi dia punya dewasa dia, hampir sama saja, straight, dan juga golongan tua yang ramai. Nampak warga emasnya ramai. 80 tahun, umur pun sampai 7%. Perempuan lambat mati. Kalau lambat matilah. Jangka hayat dia lebih panjang berbanding lelaki. Lelaki mati awal. Okey. Jadi daripada sini, kita boleh lihat gambarannya menggambarkan pertumbuhan penduduk negara hampir 0%. Hampir 0%. Maknanya kadar lahir dan kadar mati itu bila kita tolakkan hampir 0%, dia punya kadar pertumbuhan negara ni. Sama je. Dia lurus sama. Kadar lahir, kadar mati dia sama je. 0%. Kadar pertumbuhan penduduk. Tapak dasar piramid dan puncak agak rata. Kalau kita perhatikan di sini, puncak dengan tapak dia hampir rata. Rata ni maknanya sama lah. Ini stabil. Piramid penduduk yang stabil.
Bilangan lahir dengan bilangan mati dah hampir sama. Pertumbuhan kosong. Tapak dengan puncak sama. Kadar kelahiran dan kadar kematiannya rendah. Lahir rendah, mati rendah. Kalau progresif tadi negara membangun, mati ramai, lahir ramai. Kalau stabil tadi, dia mula lahir sikit, mati sikit. Kalau yang ini, mati rendah, kelahiran pun rendah. Okay, puncak piramid yang agak rata menunjukkan jangka hayat penduduk yang tinggi. Okay, di sini kamu lihat dia tak tirus menunjukkan jangka hayat penduduk ni tinggi. 80 lebih umur dah 7% bilangan penduduknya. Jadi kamu bayangkan ramai warga emas kat negara tu. Nisbah struktur umur penduduk tidak seimbang. Jadi kalau kita tengok nisbah penduduknya tidak seimbang. Bilangan muda, bilangan dewasa, bilangan tua dia tidak seimbang. Cenderung mencapai kadar kelahiran sifar ataupun negatif. Kalau kita belajar kadar kelahiran sebelum ni, bilangannya lahir tolak dengan bilangannya mati, ini dia hampir mencapai negatif. Maknanya dia hampir sama kadar lahir dan kadar kematian dia. Hampir mencapai sifar ataupun negatif. Okey, saiz penduduk berkurangan. Saiz bukan saiz badan penduduk tu, tapi saiz kapasiti penduduk berkurangan sebab dia makin lama nak capai stabil kan, kadar kelahiran dan juga kadar kematiannya sama, jadi dia makin berkurang lah. Purata umur penduduk meningkat. Ini sebenarnya piramid stabil ni dia memberi gambaran sebuah negara yang maju. Negara maju mempunyai bilangan kadar kelahiran dia yang sedikit tetapi kadar kematiannya juga sedikit. Dia stabil. Contoh negaranya seperti Sweden. Jadi tadi kalau kamu faham betul-betul, kalau kamu faham konsep piramid ni, daripada negara progresif menggambarkan negara membangun, lahir ramai, mati pun ramai. Kemudian apabila negara tu makin maju, dia akan jadi regresif ataupun peralihan. Kadar kelahiran dia semakin sikit, rakyat ni sibuk, kadar kelahiran sikit, tetapi golongan dewasa ramai. Daripada regresif, dia akan beralih kepada stabil. Stabil ini, kadar kematian dan juga kadar kelahiran dia hampir sama. Negara-negara yang maju. Okey. Kita ada satu lagi piramid, iaitu piramid terganggu. Okey, macam mana piramid terganggu ni? Okey kelas, kamu jangan membayangkan, jangan menghafal piramid ini mesti macam ni, piramid ni mesti macam ni. Tak. Piramid ini sebenarnya dia menggambarkan tentang kapasiti penduduk di sebuah negara tu, keadaan kependudukan negara tu. Jadi kalau piramid terganggu ni, dia ada macam-macam jenis bentuk gangguan. Macam mana kamu nak kenal pasti? Kamu kena rujuk pada bentuk piramid tersebut. Ada tak sesuatu yang pelik pada piramid ni? Cuba kamu perhatikan pada piramid yang cikgu berikan ni. Adakah kamu dapat membaca ada satu data yang agak aneh? Tengok satu-satu. Bilangan lelaki dan juga bilangan perempuan, kita dapat kenal pasti, okey, bilangan perempuannya nampak macam lebih ramai daripada bilangan lelaki, terutamanya pada peringkat umur 80 tahun lebih ni. Kadar perempuan dia lebih ramai 3% dan lelakinya hanya 1% sahaja. Okey, tak apa. Bila kita perhatikan setiap satu peringkat umur dan kita dapati di sini peringkat umur 45 hingga 49 agak ramai. Tetapi apabila masuk peringkat umur 50 hingga 54, ini berlaku pengurangan bilangan penduduk pada peringkat ini. Kemudian apabila kita pergi pada 55 hingga 59, bilangannya masih ramai. Ini bermakna ni 50 hingga 54 ni terdapat gangguan pada peringkat umur tersebut. Jadi kita dapati di sini mungkin ada berlaku kematian yang ramai pada peringkat umur 50 hingga 54 tahun. Jadi ini kita dapat kenal pasti ia ialah sebuah piramid terganggu. Kalau kamu perhatikan balik, nampak di sini. Kalau di sini kamu kata ini gangguan, ini bukan gangguan sebab kita nampak ada pertambahan konsisten, pengurangan konsisten, kemudian tambah, kurang, tambah, kurang. Ini ramai. Ini peringkat umur yang ramai. Okay, jadi kita tak nampak dia ada satu bacaan yang agak pelik lah. Sebab dia punya pengurangan dia tu tidak berapa berapa drastik. Macam ni pertumbuhan dia, kalau kamu perhatikan pertumbuhan dia normal semakin kurang. Ni banyak kurang. Begitulah. Okay, sama juga dengan progresif ni.
Daripada ramai makin berkurang. Jadi macam logik lah bacaan graf tu. Tapi kalau piramid terganggu ni, ya cuba kamu perhatikan Daripada ni, sini, kemudian ramai 600, kemudian tambah. Okey, ni nampak normal. Tiba-tiba sampai 45 ni, daripada 5% turun sampai ke 3%. Tiba-tiba banyak balik dekat atas ni. Kemudian, ini yang kita namakan dia sebagai piramid terganggu. Dia tak ada satu gambaran yang jelas piramid ini. Adakah bentuk tiga segi piramid? Adakah dia berbentuk seperti apa tu tadi? Yang tu ataupun bentuk silinder. Jadi ini tak ada gambaran yang jelas menunjukkan dia ialah sebuah piramid terganggu. Bentuk piramidnya tak menentu. Kita pun tak tahu ni pattern bentuk. Okey. Tapi bacaan daripada piramid ini menunjukkan jangka hayat penduduknya yang tinggi. Sebab tu cikgu nak kamu ingat, piramid terganggu tidak semestinya jangka hayatnya tinggi. Dia bergantung kepada bacaan piramid tersebut. Kalau kamu tengok di sini 80 tahun ramai, jadi ini menunjukkan bilangan jangka hayat penduduknya yang tinggi. Tapi bukan semua piramid terganggu jangka hayat penduduknya. Dia tak tentu. Sebab dia ialah bacaan daripada negara tersebut. Kalau negara tersebut jangka hayatnya pendek, maka piramid terganggu dia mungkin umur dia akan rendah lah. Mungkin umur sampai 70 tahun hingga 74 tahun. Ini untuk pesanan untuk murid-murid cikgu yang suka menghafal. Nanti dia main hafal benda ni tanpa memahamkan piramid ini. Jadi sebenarnya kamu kena faham piramid ini, baru kamu boleh buat penceritaan tentang piramid ini. So berdasarkan kepada piramid ini, umurnya 80 tahun, ramai bermakna piramid ini menggambarkan jangka hayat penduduknya, tetapi ada gangguan di sini. Lepas tu kita kategorikan dia sebagai piramid terganggu. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk piramid. Macam mana boleh wujudnya gangguan pada piramid ni? Apa yang menyebabkan berlakunya gangguan ni? First, peperangan. Negara-negara yang mengalami peperangan akan berlaku kematian. Jadi siapa yang mati? Yang akan mati ni biasanya ialah golongan lelaki. Kebanyakannya, memang tak dinafikan. Wanita, kanak-kanak pun ada yang mati. Tapi kebanyakannya ialah golongan lelaki dewasa yang pergi berjuang. Jadi mereka inilah yang banyaknya akan menjadi mangsa-mangsa peperangan. Jadi mungkin pada peringkat-peringkat umur tertentu, katalah waktu itu dia berperang umur 35 tahun, jadi bilangan kematian di situ akan jadi ramai. Dia akan tiba-tiba ramai banyak-banyak, tiba-tiba sikit. Kenapa bilangan peringkat umur ni sikit? Kerana mereka ini terlibat dengan peperangan. Okay? Jadi itu yang menunjukkan piramid terganggu. Wabak penyakit. Apabila sesuatu wabak penyakit melanda sebuah kawasan, maka kita akan dapati piramid penduduk dia akan berlaku gangguan. Akan adalah peringkat-peringkat umur yang bilangan penduduknya sikit. Sebabnya berlaku matian. Okay, kalau wabak penyakit, dia tidak mengira peringkat umur lah. Bergantung kepada siapalah yang dijangkiti oleh penyakit tersebut. Tapi kita boleh nampak gangguan. Contohnya penyakit yang menyerang golongan keluarga emas ataupun penyakit yang menyerang golongan kanak-kanak. Berlaku kematian yang banyak. Jadi kita akan nampak graf tu akan ada, bukan graf piramid tu akan ada bentuk yang agak janggal lah. Gangguan. Bentuk terganggu. Okey, polisi kerajaan. Polisi kerajaan. Polisi kerajaan maknanya kerajaan membuat sesuatu keputusan untuk mengurangkan sama ada kerajaan menetapkan bilangan anak ataupun kerajaan menghantar penduduk dia pergi bermigrasi. Kerajaan boleh mempengaruhi keadaan kependudukan, bilangan peringkat umur penduduk di sesebuah negara tersebut. Polisi kerajaan. Okey. Jadi, berdasarkan kepada 4 piramid tersebut, secara umumnya kita boleh membuat rumusan tentang kesan daripada piramid tu. Kita boleh tengok kesan, komposisi ataupun struktur penduduk kepada pembangunan negara. Sekiranya dia piramid progresif, agaknya apakah kesan kepada pembangunan negara? Sekiranya dia piramid regresif, apa agaknya kesan kepada negara? Kalau stabil, apa kesan dia? Terganggu, apa kesan dia? Yang ini yang kita nak lihat objektif ni. Okay, jadi boleh rujuk di sini. Kesan struktur komposisi piramid penduduk progresif. Jadi piramid progresif, golongan dewasa yang ramai dapat menyediakan tenaga kerja yang banyak. Jadi kita boleh buat analisis. Golongan dewasanya ramai walaupun kematian berlaku di setiap peringkat umur, tapi golongan dewasanya masih ramai, jadi dia dapat menyediakan tenaga kerja yang ramai.
Okay, pertumbuhan penduduk yang cepat menyediakan pasaran yang luas dan meningkatkan ekonomi negara. Pertumbuhan penduduk, kadar kelahirannya yang tinggi menunjukkan pertumbuhan penduduknya yang pesat. Jadi pasarannya akan lebih meluas, pasaran barangannya sebab penduduknya ramai. Kerajaan perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk muda. Ya. Ya. Penduduk muda ramai ni nak bekerja, jadi kerajaan perlu menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Pelbagai kemudahan asas perlu disediakan oleh kerajaan seperti bekalan elektrik, jalan raya dan hospital untuk keselesaan penduduknya. Kerajaan juga, kalau benda yang tak ada dalam ni, cikgu terang cuba sampaikan pada kamu berdasarkan sini kamu boleh nampak bilangan kanak-kanak ni yang ramai ni, kerajaan perlu menyediakan lebih banyak kemudahan perubatan untuk kanak-kanak seperti menyediakan vaksin, menyediakan sekolah, tadika, program-program peruntukan khas untuk pembangunan kanak-kanak. Nampak tak? Jadi daripada piramid ni kita boleh dapat gambaran macam mana keadaan ataupun kesan struktur komposisi penduduk ni kepada negara tersebut. Okey, ini untuk piramid progresif. Macam mana pula dengan piramid regresif? Okay, ini ialah piramid regresif. Kamu nampak ni, tapak dia kecil, tengah ni dewasa ni besar. So, macam peralihan. Okey, peratus penduduk dalam lingkaran umur bekerja adalah besar. Golongan dewasa ramai. Ini bermakna pendapatan negara ni dapat ditingkatkan dan negara dapat dimajukan. Golongan dewasa ramai. Jadi golongan dewasa ni ialah golongan proaktif. Golongan bekerja. Mereka ni akan bekerja keras untuk membangunkan negara. Okey. Lebih banyak sumber dapat digunakan untuk memajukan negara. Yes. Bila golongan dewasa ni ramai, mereka ni akan meneroka sumber. Maka sumber-sumber inilah yang akan digunakan untuk memajukan negara. Kemudahan asas untuk golongan muda dapat dirancang dengan lebih baik. Seperti keperluan kesihatan dan kependidikan. Sebab apa? Sebab bilangan penduduk muda ni yang semakin sedikit. Jadi kita boleh merancangnya dengan lebih baik. Berbanding dengan piramid progresif ni, golongan mudanya lebih ramai. Jadi akan ada kesukaran, sedikit kesukaran. Belanja yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan untuk menyara golongan muda ni tadi. Kalau di sini, bilangan golongan muda dia dah semakin sedikit, jadi kerajaan dapat berjimat sikit lah. Vaksin mungkin dapat dikurangkan, macam itulah lebih kurang. Okey, peratus penduduk tua tinggi, ini bermakna kerajaan perlu menyediakan kemudahan perubatan dan rumah orang-orang tua. Golongan tua ramai. Golongan muda sikit dah, tapi golongan tuanya ramai. Jadi kerajaan terpaksa pula berbelanja untuk membantu golongan tua seperti menyediakan perubatan dan juga menyediakan rumah orang-orang tua untuk kemudahan warga emas di negara tersebut. Okey, nampak tak? Penurunan kadar kelahiran bermakna negara akan mengalami masalah kekurangan tenaga kerja tempatan pada masa hadapan dan perlu menggunakan tenaga kerja asing. Jadi kita dapat gambaran di sini, kadar kelahiran yang semakin sedikit, mereka inilah, golongan muda inilah ataupun golongan kanak-kanak inilah yang akan menjadi golongan dewasa suatu hari nanti. Jadi apabila kadar kelahiran ini semakin sedikit, dia memberi gambaran bahawa negara ini satu masa nanti dia akan menghadapi masalah kurang tenaga kerja. Jadi kerajaan perlu bersiap sedia. Dengan cara macam mana? Cari pekerja asing untuk bekerja di negara tersebut. Contohnya. Okey, ini untuk piramid peralihan. Seterusnya, piramid stabil. Betul. Hampir. Piramid stabil. Okey. Saya nak dekat sama. Saya ambil daripada internet. Lepas tu cikgu kata dia bentuknya ni dia berbeza. Berbeza mengikut negara. Tapi piramid yang cikgu dapat ni dia menggambarkan piramid yang stabil. Kita nampak bentuk dia lurus sini. Cuma atas ni kecil lah. Dan mungkin negara ni dia belum capai lagi yang peringkat umur tua yang rata tu. Okey. Lebih daripada separuh penduduknya berada dalam lingkungan umur bekerja. Jadi peringkat dewasa, separuh daripada penduduk ini berada pada peringkat umur dewasa ataupun mereka ni sebagai tenaga kerja. Ini menunjukkan negara ni akan mempunyai sumber pendapatan yang tinggi sebab ramai yang bekerja kan peringkat umur. Penduduk dapat memiliki taraf hidup yang lebih tinggi kerana pelbagai kemudahan sosial dapat disediakan. Jadi bila tenaga kerjanya ramai, sumber pendapatan tinggi, maka banyak kemudahan sosial dapat disediakan. Ingat piramid stabil ni menggambarkan negara maju.
Kerajaan mampu meningkatkan ekonomi kerana negara mempunyai pasaran yang luas. Jadi bila tenaga kerja ramai, mereka ada kuasa beli, ada gaji, ada duit, jadi pasaran barangan pun akan semakin luas. Ekonomi termaju dan bertaraf global, terutama dalam bidang industri dan juga perkhidmatan. Okey. Jangka hayat tinggi kerana mengamalkan gaya hidup sihat, ya, masyarakat bandar dan kosmopolitan. Biasanya masyarakat bandar ni dia ada kesedaran untuk mengamalkan gaya hidup lah. Mereka ada duit boleh makan vitamin, suplemen, ada boleh beli peralatan-peralatan bersenam dan sebagainya lah. Jadi peringkat umur dia ni boleh mencecah hingga 85 tahun dan ramai. Okey, kemajuan dalam bidang, bukan bidang typo pula, tak apalah. Bidang penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Negara-negara maju. Okey. Untuk piramid penduduk stabil dan terganggu. Last sekali, penduduk dewasa berkurang menyebabkan sumber ekonomi negara tidak dapat diusahakan dengan sepenuhnya dan menjejaskan pembangunan negara. Jadi kalau kita lihat, terganggu ini bergantung kepada di mana letaknya gangguan pada bilangan penduduk negara tersebut. Kalau gangguan itu berada pada peringkat dewasa, maka negara ini akan mengalami masalah untuk membangunkan negara tersebut. Golongan dewasa nak bekerja tak cukup, ramai yang mati, jadi ada masalah ekonomi lah. Itu kalau dia pada golongan dewasa. Kalau gangguan itu berlaku pada peringkat kanak-kanak, ramai kanak-kanak mati kerana wabak penyakit, maka lainlah dia punya kesan dia. Maka ini yang kamu kena faham betul-betul. Kalau yang mati itu ramai kanak-kanak, ini bermakna negara ini akan mengalami masalah kekurangan tenaga kerja pada masa akan datang. Nampak tak perbezaan tu? Ya. Kalau untuk contoh piramid yang ini, dia menunjukkan tentang ni 45 hingga 49 tahun ni ramai mati. Penduduk yang kurang menyebabkan masalah kekurangan tenaga kerja, negara perlu mengimport tenaga kerja. Jadi inilah pentingnya kamu memahami bila kamu lihat satu piramid penduduk, kamu kena faham apakah gambaran keadaan kependudukan di negara tersebut. Macam mana keadaan penduduk di negara tersebut. Kadar kelahirannya macam mana, kadar kematian macam mana, jangka hayat dia okey ke tak okey, umur panjang ke umur pendek, tenaga kerjanya ramai ke sedikit, apakah kelebihan dia, apakah kekurangan dia. Ini yang kita namakan sebagai kemampuan untuk merumus kesan, struktur dan komposisi penduduk kepada pembangunan negara. Okey. Jadi, sampai situ saja untuk penerangan kali ini. Sekiranya ada sebarang yang kamu perkara ataupun apa yang cikgu sampaikan terlalu laju ke cikgu, maaf, kamu boleh tanya dalam ruangan komen atau WhatsApp cikgu untuk cikgu terangkan dengan lebih jelas tentang apa yang kamu tidak faham. Jadi sampai di sini saja. Jangan lupa jawab soalan yang disediakan. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Assalamualaikum.